أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tidak ada paksaan dalam beragama kerana telah jelas perkara-perkara benar dan juga perkara-perkara yang salah. Dan barang siapa yang kufur terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dia telah berpegang pada satu simpulan tali yang sangat kukuh, iaitu tali agama, dan ia tidak akan putus sampai bila-bila. Allah Ta'ala sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam suasana yang baru. Bukan baru sebab suasana COVID, tapi suasana politik yang baru selepas kita berhadapan dengan krisis-krisis yang baru berlaku. Dan Alhamdulillah kerana Perdana Menteri baru telah pun terlantik, dan kita berharap mereka-mereka yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat ini, memimpin rakyat dan negara, mereka dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing, khususnya tanggungjawab untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kita berdoa kepada Allah Taala supaya keamanan dan kestabilan politik ini berterusan. Sekurang-kurangnya ia akan menjadi pemangkin kepada usaha kita untuk menangani pandemik COVID-19 ini, sekaligus kita dapat membangunkan negara dan dapat memulihkan ekonomi yang mana rakyat sekarang ni begitu terkesan akibat daripada perkembangan-perkembangan yang berlaku selepas daripada kita kata di kuarantin di kuarantin selama hampir 2 tahun ini. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung perbincangan pada kitab Sistem Pemerintahan Negara Islam yang telah pun kita bahaskan sebelum daripada ini, di mana dalam perbincangan kita yang terakhir pada bulan lepas, kita masih lagi membahaskan tentang prinsip-prinsip amali negara Islam pada perkara kebebasan. Iaitu dalam hal kebebasan ini, 2 perkara yang diangkat oleh tuan kitab kita, iaitu pertama kebebasan menganut agama, iaitu dengan maksud bahawa di dalam sesebuah negara yang diperintah menurut sistem pemerintahan Islam, kebebasan agama ialah satu perkara yang dijamin, di mana orang-orang yang bukan Islam, orang bukan Islam tidak boleh dipaksa dan tidak akan dipaksa untuk menganut agama Islam. Orang Islam dia tak boleh keluar agama Islam. Bukan kebebasan untuk dia keluar masuk agama Islam, tetapi orang bukan Islam bebas sama ada dia nak masuk Islam ataupun dia nak kekal dengan agama dia yang dia percaya. Itu maknanya kebebasan beragama.
Jadi tidak ada sesiapa pun akan dipaksa masuk Islam kalau Islam memerintah. Dan perkara ini bukan teori, ialah amali yang telah pun ditunjukkan di dalam sepanjang sejarah tamadun Islam. Yang kedua ialah kebebasan nasihat, di mana Islam ialah sebuah agama yang sangat menitik beratkan kedudukan nasihat ataupun tegur-teguran ini. Bukan tegur tu maju pada berjalan, tegur tu hai tu bukan tu. Tegur ni maknanya bila kita melihat mana-mana pihak, sama ada kerajaan melihat rakyat ada berbuat salah ataupun rakyat melihat kerajaan buat salah, maka saling tegur menegur untuk memperbetulkan mereka supaya duduk atas jalan yang benar. Itulah kebebasan. Bebas menegur, bebas menasihat. Kita katakan Islam itu ad-dinun nasihah, agama itulah nasihat, kata Nabi SAW. Jadi bahasa hari ni, dalam bahasa politik moden hari ni boleh jadi orang sebut pembangkang, kebebasan bersuara, kebebasan berpersatuan, kebebasan berpolitik. Duduk parti mana boleh, duduk grup mana nak cakap apa saja, bebas bersuara, bebas menyatakan pandangan-pandangan, kritikan-kritikan selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum-hukum syarak. Bebas bersuara tu bukan makna dia gunakan suara itu untuk cakap benda-benda karu. Dia mengkritik ataupun dia mencerca agama, dia memfitnah, dia melaga-lagakan. Itu bukan kebebasan. Kerana itu mencabuli hak orang lain. Kebebasan di sini maknanya kalau kita ada pandangan yang baik, pandangan yang benar, pandangan yang betul, sila suarakan. Bebas dia menyatakan. Ataupun dia melihat ada orang lain yang buat tak betul, maka dia tegur. Tak betul macam ni, yang betul macam ni. Maka itulah kita katakan sebagai kebebasan bersuara, kebebasan memberi nasihat. Kita sebut dalam bentuk umum bebas nasihat. Sama ada nasihat secara individu, nasihat secara kumpulan. Ada orang dia duduk dalam NGO, duduk dalam parti politik, dalam konteks politik pemerintah negara kan. Jadi dia boleh guna nama NGO dia, boleh guna nama parti politik dia ataupun atas badan tubuh dia sebagai individu, memberi nasihat. Sama ada menasihati rakyat atau menasihati kerajaan. Kedua-duanya diterima dan diakui oleh Islam dengan syarat dia memberikan nasihat, teguran, kritikan itu yang membina, yang baik dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum Allah Ta'ala yang memenuhi konsep amar ma'ruf nahi mungkar ataupun kaedah yang kita sebut sebagai jalbu masalih, daf'ul mafasid, untuk menarik kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Darul mafasid wal jalbul masalih kan. Jadi boleh guna suara-suara kita, pandangan kita dalam hal itu secara bebas. Yang tak bebas ni ialah apabila kita bercakap benda karut, bila kita bercakap benda fitnah, bila kita bercakap kita mengapi, kita melaga, kita menghasut, tu tak boleh. Ataupun kita bercakap perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum agama, kita mencerca agama lain, kita mencerca Tuhan orang lain kan. Tak boleh. Orang Islam pun tak boleh cerca Tuhan agama lain. Orang agama lain tak boleh cerca agama kita. Gitu. Itu sekatan terhadap kebebasan. Tapi itu kebebasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menasihat. Bila kita sebut nasihat, maknanya benda tu mestilah benda-benda yang positif. Baik, pada malam ni pula kita akan melihat pada bahagian kebebasan ni berkenaan kaedah-kaedah kebebasan di dalam sistem politik dan pemerintahan Islam. Kata tuan kitab kita ini, terdapat beberapa kaedah kebebasan yang dapat diamalkan dalam negara Islam. Ada beberapa kaedah. Jadi di sini bila kita sebut kaedah, maknanya digariskan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini prinsip dia begini. Jadi hal-hal yang kecil-kecil, yang rinci-rinci itu kita tengoklah diselaras dengan prinsip-prinsip yang digariskan kan. Dia tak perlu sebut secara detail satu persatu, tapi dinyatakan prinsip-prinsipnya supaya ketika kita duduk di zaman mana pun, di negara mana pun, di tempat mana pun, kita boleh adjust supaya selaras dengan prinsip. Kadang-kadang kita kata kebebasan berpersatuan, kebebasan macam-macam kebebasan kita sebut kan. Kadang-kadang dia sesuai kat sini, tak sesuai kat sini. Zaman dulu sesuai, zaman sekarang tak sesuai kan. Nak pula zaman sekarang ni bila sebut kebebasan, banyak sekali orang telah menggunakan kebebasan ni. Kita panggil hari ni Republic Netizen ni. Dia bebas mencaci maki, mencerca siapa-siapa saja yang
tak sekepala dengan dia. Tu Republik Netizen punya masalah kan. Dia kira nak bantai je, dia tengok siapa. Jadi kebebasan itu mesti diselaraskan dengan kaedah-kaedah. Baik, yang pertama, kebebasan dalam negara Islam itu menjadi sebahagian daripada ajaran Islam. Prinsipnya kebebasan tu part of Islam, sebahagian daripada ajaran Islam. Jadi tak bolehlah kebebasan tu disekat kan. Ia dibina atas dasar kewajipan mematuhi perintah agama. Kebebasan tu mari daripada mana? Daripada mana sumber kebebasan tu kita nak bina dia? Daripada mentaati agama. Sebab tu disebutkan kebebasan menasihat. Kenapa? Supaya orang taat pada agama. Jadi kita bebas gunakan segala apa yang Tuhan beri pada kita ni, kalau ianya dibina di atas mematuhi perintah agama. Bukannya mengikut kemahuan hati. Sinilah tempat penyakit kita. Bila kita ikut hati, hawa nafsu kan, dia salah guna. Dia pergi duduk tepi-tepi jalan, dia pasang radio kuat-kuat. Ada ni kan? Saya pun pernah jumpa satu kali. Dia geng sport, dia duduk dalam kereta, dia pasang kuat-kuat, gongkang. Ditanya pasal apa? Dia kata ni kebebasan asasi. Dia kata itu bukan kebebasan asasi, itu hawa nafsu kan. Macam kita ada rumah, kita duduk berjiran rumah teres sekarang ni, duduk berjiran rumah flat. Duduk rumah kita, kok kita nak buat apa pun kita kata, kita pun buka radio kuat-kuat, orang sebelah tu anak kecil. Itu bukan kebebasan. Kerana perkara seperti itu ialah nafsu. Itu nafsu. Itu bukan kebebasan. Sebab apa? Itu kita sudah mencabul hak orang lain. Bebas ni kita buat patuh agama untuk mematuhi perintah Allah, buatlah apa. Itu kebebasan. Pemimpin kerajaan diberi amanah yang besar oleh rakyat dan ia merupakan suatu ikrar untuk melaksanakan kewajipan menegakkan Islam. Ni daripada belah atas dulu kan. Pemimpin, Perdana Menteri, menteri-menteri, ini orang-orang yang diberikan amanah oleh rakyat. Dalam konteks kita hari ni oleh rakyat lah. Pasal rakyat yang memilih kerajaan, rakyat yang memilih wakil-wakil rakyat untuk membentuk kerajaan kan. Maka di sini setiap pemerintah kerajaan ni dia berkewajipan untuk melaksanakan Islam. Kewajipan pemerintah menegakkan Islam. Kadang perbincangan kita ni tentang negara Islam. Seorang pemerintah tak kira lah dia parti mana, dia daripada puak mana, itu cerita nombor dua. Bila dia jadi saja pemerintah, kewajipan dia yang paling asasi ialah menegakkan perintah-perintah agama atau menegakkan Islam. Tegakkan Islam dalam semua urusan hidup. Itu tanggungjawab pemerintah. Pemerintah tak boleh melepaskan diri. Itu saya tak tahu dia kata. Kan? Tak. Mesti dia menegakkan, itu kewajipan yang paling asasi. Pemimpin dan negara Islam mesti menegakkan kebebasan. Jadi bila tegakkan Islam, dengan sendiri dia akan menegakkan kebebasan. Contohnya menegakkan kebebasan beragama. Bila dia merintah, dia mesti beri hak kepada semua rakyat untuk memilih agama sendiri. Kalau dia orang bukan Islam, dia pilih agama apa dia duduk. Ada pun orang Islam, dia tidak mempunyai hak untuk keluar daripada agama Islam. Kenapa tak ada hak? Kita bersekat. Apabila tuan-tuan sudah berada di atas jalan yang benar, melarikan diri daripada kebenaran tu bukan hak untuk kita. Hak kita lah berada di atas jalan yang benar. Ada pun orang yang belum duduk atas jalan yang benar, dia berhak pilih apa-apa yang dia nak. Dan yang paling penting, dia mesti sepatutnya memilih yang benar. Tapi tak boleh paksa dia pilih. Terserahlah. Kita hanya boleh beritahu, boleh nasihat, boleh ajar, boleh dakwah, boleh ajak dia. Kalau dia tak mahu, itu hak dia. Bukan sahaja mesti menegakkan kebebasan, tapi saling menasihati antara satu sama lain, antara semua pihak, dan menjalankan kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar ke atas semua pihak. Dia tegur menegur lah. Kadang-kadang sama-sama menteri, kadang-kadang menteri kerajaan dengan rakyat, kadang-kadang dengan pihak pembangkang, kadang-kadang dengan macam-macam pihak lah. Jadi saling tegur menegur sama lain itu ialah kewajipan pemerintah. Termasuk juga kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menegakkan yang ma'ruf, perkara yang diketahui baik dia, dan juga mencegah perkara-perkara yang keji ke atas semua pihak, ke atas semua pihak.
Jangan pula kita mencegah kemungkaran yang dibuat oleh rakyat, tapi membiarkan kemungkaran yang dibuat oleh pemimpin. Pemimpin buat mungkar, dia lepas. Pasal apa? Pasal mahkamah dia pegang, peguam negara dia pegang semua. Maka nasihat itu mesti, kebebasan itu mesti juga dalam melaksanakan amarah itu terkena ke atas semua pihak. Jangan je pilih je kena, juga tak kena, kan? Dia semua kena. Termasuk pemimpin dan rakyat. Pemimpin kena, rakyat pun kena. Itu prinsip yang pertama. Mana Islam tu berpegang bahawa kebebasan ialah sebahagian daripada urusan agama. Yang kedua, pemerintah Islam mestilah sentiasa memberi perhatian kepada rakyat dalam setiap tindakan. Rakyat pula mestilah mentaati pemimpin secara mutlak selagi ia taat kepada ajaran Islam. Ini dua perkara, timbal balas, kan? Saya selalu sebut, memang Al-Quran bila dia menyatakan masalah urusan kita dalam kehidupan bernegara, dinyatakan sekaligus urusan rakyat dan urusan pemimpin. Macam kita sebut dalam ayat sebelum ni kan, dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan kewajipan bagi rakyat ialah menyerahkan amanah kepada orang yang layak ataupun ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala perintah pada kita semua ni manusia, bila nak serah amanah kepimpinan, beri pada ahli dia. Bukan boleh beri siapa-siapa dah, mesti ahli dia, orang yang ada keupayaan dan kemampuan untuk memimpin, ada syarat-syarat dia. Dan pemimpin pula, bila dia terpilih sebagai pemimpin, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan supaya apa? Supaya bila dia memerintah di kalangan manusia, dia pun memerintah dengan adil. Tengok timbal balas dia, kan? Tanggungjawab rakyat, pilih pemimpin yang betul. Tanggungjawab pemerintah, bila jadi kerajaan, dia mesti berlaku adil. Antara keadilan itu termasuk memberikan kebebasan untuk rakyat menyatakan pandangan-pandangan dia. Jangan kita autokrasi, jangan kita kuku besi, sekat orang tak boleh bercakap semua, kan? Jadi itu kebebasan. Dan rakyat pula, ketika pemimpinnya melaksanakan tanggungjawab dia dengan adil dan mentaati Allah dan Rasul, dia perintah pada kita menurut apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, maka Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu. Ayat sambung dia, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, selepas memilih pemimpin yang betul, pemimpin pula berlaku adil, maka hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat juga kepada Allah dan Rasul selagi mana dia mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kita kena taat pada pemimpin. Kalau keputusan-keputusan pemerintah itu tidak menyanggahi Al-Quran dan Sunnah. Macam pemerintah beri perintah pada kita cucuk wasing, pasal apa tak nak cucuk pula? Cucuk je lah, kan? Pasal apa? Kerana pihak pemerintah sudah buat kajian dan dia sudah dapat pandangan daripada ulama-ulama pun sudah kaji dari segi hukum dan seumpamanya, dan memberikan keputusan sebagaimana telah diarahkan. Dan arahan cucuk vaksin ni sebagai satu ikhtiar yang tidak menyanggahi Al-Quran dan Sunnah. Maka perintah tu sebenarnya kita wajib taat. Kan? Kita kata itu hak saya, kebebasan, kan? Saya tak nak taat, tak apa. Siapa kata? Siapa kata tak apa? Bila tu sudah mari jadi perintah daripada pemerintah, sedangkan pemerintah memerintahkannya dengan tidak menyanggahi Al-Quran dan Sunnah, dia dah dapat nasihat daripada majlis fatwa, kan? Mufti-mufti pun kata begitu, maka kita mengambil pendirian lain, itu tak betul. Tak taat. Itu kewajipan, kan? Sebab rakyat dia wajib taat pada pemimpin secara mutlak selagi pemimpin mentaati Allah dan Rasul. Tapi kalau dia suruh buat benda-benda yang bercanggah, memang tak boleh. Sebab tu orang tanya, apa hukum dia kalau kita langgar lampu merah? Haram lah, dosa, kan? Pasal bak lampu merah, lampu hijau ni tak bercanggah dengan Quran Sunnah, kan? Tak kira kerajaan mana pun, kerana perintah tu adalah perintah yang betul. Jadi kita kena taat. Tapi kalau kerajaan buka kedai judi, yang tu kita tak boleh pergi undi, tak boleh pergi beli nombor. Pasal kita kata dah kerajaan buka suruh beli, kita belilah. Itu tak boleh, patut bercanggah, kan? Jadi bila datang perintah daripada
Orang yang memerintah kita, dia tidak bercanggah dengan Quran Sunnah, wajib kita taat pada dia. Sedangkan pemerintah, dia wajib memberikan perhatian kepada rakyat dalam setiap tindakan dia. Jadi apa-apa dasar-dasar kerajaan, keputusan-keputusan kerajaan, pelaksanaan-pelaksanaan kepada dasar kerajaan, dia mesti mengambil kira keadaan rakyat dalam setiap tindakan dia. Pandangan rakyat, apa semua kan, di situ timbul kebebasan. Contohnya dia tiba-tiba kerajaan nak buat satu projek. Projek dia tambak laut nama dia. Kan, tambak laut. Pasal apa? Kerajaan dia fikir nak tambak laut ni, nak bagi buat satu kawasan industri yang baru. Nak tambak dia 50 hektar. Nanti kilang daripada Jepun, daripada Eropah mari sini akan maju ekonomi. Itu pandangan kerajaan. Kan? Tak apalah. Pandangan kerajaan. Kerajaan ada orang bagi nasihat dia, orang bagi proposal kan. Jadi bila kerajaan nak buat benda ni, kerajaan kena tengok apa pandangan rakyat, apa kesan pada rakyat. Maka di situ rakyat bebas bersuara. Dia kena dengar. Orang duduk tepi laut kata, mana boleh kerajaan buat ni, sekejap lagi habis rosak habitat ikan. Kami ni kerja nelayan. Kan? Bila rosak habitat ikan, kami nak makan apa? Memang kerajaan boleh buat kilang, tapi tu kami nak buat apa? Orang lah sekitar pula beritahu lain pula. Mana boleh macam ni? Dah rosak habis semua habitat tumbuh-tumbuhan. Rosak alam sekitar habis semua. Generasi kita akan datang dah tak boleh tengok dah kayu bakar. Bukan berkayu bakar dah tengok, dia akan terdedah pula pada risiko banjir, risiko tenggelam kampung dia daripada air laut naik, macam-macam lah dari segi sudut alam sekitar. Kerajaan pun kena dengar semua sebagai satu daripada pemberian hak kebebasan bersuara kepada rakyat. Rakyat bercakap apa-apa. Saya tak puas hati ni, tak boleh gini-gini kan. Ada semua orang nak buat kandang babi. Nak buat kandang babi, yang makan babi tu bukan orang Melayu, orang bangsa lain. Nak sekat dia makan babi tak boleh. Pasal itu kebebasan dia. Dia agama dia tak larang dia makan babi, makanlah. Yang larang makan babi ni agama kita. Jadi nak pelihara babi. Bila nak pelihara babi, dia pilih kampung orang Melayu. Jadi kawasan tempat menternak babi. Mana boleh macam tu kan? Lepas tu taik babi tu masuk dalam sungai, rosak habis ekosistem sungai sebab dicemari. Sedangkan sungai tu menjadi sumber kepada banyak aktiviti masyarakat setempat. Orang sekitar tu semua orang Islam. Maka benda macam tu tak boleh buat. Sepatutnya kalau nak buat kandang babi, yang buat kampung orang yang makan babi tu. Kan? Dia pelihara buat ladang besar-besar, duduk situ memakan babi, duduk dengan babi. Tak apalah. Jadi nak makan. Bukan nak sekat. Tapi kalau kerajaan nak buat satu benda, tak mau dengar nasihat rakyat. Ini keputusan kita. Kita tak kira. Kita kerajaan sekarang. Kita nak buat. Itu maknanya kerajaan tidak memberi perhatian kepada rakyat dalam tindakan-tindakan dia. Okey, yang ketiga. Kebebasan itu hendaklah seiring dengan ajaran Islam, bukannya mengikut kemahuan. Selepas dua prinsip asas, iaitu prinsip yang pertama, Islam adalah agama yang meletakkan kebebasan itu sebagai pelajaran agama. Yang kedua, prinsip bahawa pemimpin mesti mendengar pandangan rakyat, rakyat mesti mentaati keputusan pemimpin yang tak bercanggah Quran dan Sunnah. Itu dua prinsip asas. Kemudian mari prinsip yang ketiga, direct pada kebebasan. Apa dia? Kebebasan yang kita nak suarakan, dia mesti selarah dengan ajaran Islam sebagai sebut awal tadi. Dan tidak boleh mengikut perasaan, mengikut hawa nafsu. Jadi kalau kita nak gunakan kebebasan untuk layan hawa nafsu kita, saya nak bebas telanjang, saya nak bebas LGBT, saya geng LGBT lah kita kata pula. Saya ni geng sejenis, itu hak saya, suka hati saya lah. Saya suka, dia pun suka, kan? Saya sedap, dia sedap, tak ada masalah apa, bukan rogo, dia kata. Dah, itu bukan kebebasan, itu hawa nafsu. Kerana perkara itu secara agama, secara sains, secara moral, secara apa pun dalam usaha manusia ni, benda tu tidak normal. Nak memenuhi keperluan biologi, keperluan seksual, Islam benarkan. Boleh berkahwin. Nak kahwin seorang boleh, berani dua, boleh tiga, boleh empat, boleh syarat berani. Kan? Kemudian, pasal apa nak kahwin sama lelaki? Pasal apa nak kahwin sama perempuan? Kalau kita kata itu hak kebebasan, baik, semua orang kahwin. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tuan-tuan rasa berapa tahun lagi manusia ada lagi tak? Selepas 10 tahun. Habislah generasi manusia. Pasal tidak pernah berlaku dalam rekod orang laki kahwin dengan laki beranak. Ataupun perempuan kahwin dengan perempuan beranak. Orang laki memang dia tak beranak, betul tak? Dia kahwin sama laki lagi tak beranak. Kalau dia kahwin perempuan dengan perempuan,
Beranak tau. Patut dua-dua beranak lah. Dia takkan beranak. Kan? Ayah dia beranak, mak dia beranak juga. Pasal kahwin perempuan sama perempuan. Dia takkan beranak. Jadi kalau demikian, kita berikan kebenaran atas nama kebebasan. Tuan-tuan rasa berapa lama generasi manusia akan dapat bertahan? Berapa lama? Allah Ta'ala menghapuskan Fir'aun. Kenapa? Kerana Fir'aun membunuh orang laki-laki. Kalau dia bunuh semua laki-laki, Bani Israel habis tau. Tak ada Bani Israel sekarang. Kalau dibunuh semua anak laki-laki, tinggal anak perempuan saja, habis aja si Bani Israel. Kerana orang perempuan, bila dia kahwin dengan orang lelaki, anak dia anak bangsa bapak dia, tidak bangsa mak dia. Kan? Habis aja Bani Israel. Ataupun orang Mekah, dia bunuh anak perempuan dia. Kalau dia bunuh semua anak perempuan dia, atas nama tu, hak keluarga kami, ikut kami, anak kami. Laki saya tak ada anak perempuan di kalangan Quraisy. Pupus lah Bani Quraisy. Maka Allah Ta'ala sekat benda tu. Menunjukkan pada kita bahawa perbuatan Sodom ni, sebagaimana orang kaum Nabi Lut dulu, dan kalau diamalkan begitu, generasi manusia akan berakhir. Maka kita tak boleh kata itu kebebasan. Kerana itu adalah perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Perbuatan yang mengikuti kemahuan, gelojok hawa nafsu dia. Maka itu tak boleh dibenarkan oleh agama. Maka apa yang kita kata kebebasan, dia mesti selaras dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kata saya nak pergi sekolah, itu kebebasan. Pergi ya sekolah belajar pasal agama, suruh menuntut ilmu, tak ada masalah. Tetapi saya nak pilih agama saya mengaji dah, Al-Quran saya mengaji dah, fiqh saya mengaji dah, tauhid saya mengaji dah, basic dah ada semua, tapi saya minat nak ngaji engineering. Sila, tak ada masalah. Kan? Apa-apa sahaja cabang ilmu kita boleh belajar, kecuali ilmu yang diharamkan. Macam ilmu sihir yang tak boleh belajar tu. Kerana tu ilmu yang diharamkan. Ilmu sesat tu tak boleh belajar. Ataupun kita nak pergi mengaji ngayah peng, tak boleh. Belajar sesat. Kan? Adapun nak mengaji ilmu sains, teknologi, nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi engineer, ikutlah. Semua boleh, tak ada masalah. Kebebasan tu kata saya ni suka warna hijau. Tadi saya nak pakai seluar hijau, baju hijau, seluar dalam hijau, stocking hijau, kasut hijau, kopiah hijau, redak hijau. Sila, tak ada masalah. Dia nak pakai hijau, tak ada masalah. Yang tak boleh, tak diberi kebebasan, saya nak pakai spender saja, nak pergi pasar, itu tak dibenarkan. Termasuklah nak pakai spender saja bila time nak masuk sukan Olimpik, tak boleh benarkan oleh Islam. Time nak berenang sukan Olimpik kan, nak pakai spender saja, tak boleh dalam Islam. Ataupun nak berlari 100 meter, nak pakai spender saja, tak boleh. Kerana kaedahnya hukum agama, pakaian mesti menutup aurat. Tuan-tuan nak pakai Cheongsam sebab tuan-tuan Cina, nak pakai sari tu sebab tuan-tuan India, tuan-tuan nak pakai baju Melayu sebab tuan-tuan Melayu, nak pakai sokok, nak pakai peci, nak pakai kopiah, itu sila, tak ada masalah. Itu kebebasan. Kerana prinsipnya mesti aurat. Maka landasan agama tu mesti dijaga dalam kebebasan. Sama makan juga. Nak makan apa saja. Kerana Allah Ta'ala buat terlalu banyak makanan untuk kita. Jangan tanya ustaz pasal apa babi tu haram. Kerana yang haram tu babi je. Betul tak? Yang lain halal. Tak payah tanya babi. Tanya unta berapa sekilo, kambing berapa sekilo, kuda ni masak macam mana sedap. Tanya. Dia boleh makan tu makan lah. Kan? Jadi yang tak boleh makan jangan makan. Kerana apa? Itu batasan dia, kebebasan tu. Kalau kata kebebasan bercakap, nak cakap-cakap je lah. Ni dok, kalau cakap tanya ada tauliah tak tauliah. Nak ada tauliah tak apa. Lepas tu kata orang baru kan, orang politik tak boleh tauliah, tak boleh bagi tauliah. Dulu kita kata ustaz-ustaz nak mengajar kena bagi tauliah. Lepas tu kita peraturan siapa terlibat dengan politik tak boleh tauliah, tak boleh bagi tauliah. Politik tu perkara yang dibenarkan oleh undang-undang. Negara membenarkan dalam sistem demokrasi, siapa-siapa nak berpolitik, dia berpolitik secara halal, iaitu tubuh parti politik. Lepas tu masuk jadi ahli, daftar dengan kerajaan, aktiflah parti apa-apa, tak kisah. Saya tak kisah parti apa-apa, sama je kan, untuk politik. Tiba-tiba bila kita pilih untuk menjadi ahli mana-mana parti politik dan menjadi pemimpin lah kata, kita pun sekat dia, siapa jadi politik tak boleh kuliah. Pasal pula patutnya kita kata gini,
mana-mana orang kalau dia berkuliah, tak kira dia ahli politik atau tidak ahli politik, dia bercakap perkara yang menyanggahi Al-Quran dan Sunnah, bercakap perkara yang menyanggahi akidah ahli sunnah wal jamaah, yang ni kita tarik balik kuliah tauliah dia. Adapun dia ahli politik ke tidak ahli politik, dia menteri ke tidak menteri ke, kalau dia bercakap mengajar agama serupa dengan Quran dan Sunnah, bercakaplah sampai bila-bila, sampai cerah pun sila. Patutnya gitu. Itu kan kebebasan. Pasal apa? Kalau siapa pun bercakap, dia bercakap untuk menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang disebut oleh Quran dan Sunnah, itulah hak kebebasan. Kenapa mesti disekat? Kenapa diskriminasi pula? Tak. Kita berkata mana boleh orang yang cucuk vaksin boleh pergi dine in. Orang tak cucuk vaksin tak boleh masuk dalam kedai makan. Kita tahu tu mana kita dah jadikan mereka second class citizen. Tiba-tiba orang yang mengaji agama ni, ustaz-ustaz boleh mengajar belaka masjid-masjid. Dia beri tauliah. Tapi sebab satu kumpulan ustaz ni dia terlibat dengan parti politik, mana-mana parti lah, syarat parti tu halal. Kalau dia terlibat politik underground, Al-Qaeda ke KMM ke kan, itu kita tak boleh benar lah, pasal dia bergerak benda haram. Bila dia bergerak dalam parti-parti yang berdaftar, dia pun aktif, dia berdaftar dengan kerajaan ni. Saya beritahu kerajaan saya pegang jawatan ini dalam parti ni, parti merah, parti biru, parti kuning, parti hijau, macam-macam parti ada sekarang kan. Jadi apa masalahnya? Biarlah. Dengan syarat ketika dia mengajar agama, dia mengajar perkara yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia nyatakan benda je benar, silakan kan. Maka asasnya kebebasan itu mestilah kebebasan yang selaras dengan Islam dan bukannya mengikut kemahuan hawa nafsu. Ia mestilah dalam batas-batas sempadan ajaran agama. Ajaran Islam sama ada dari segi halal haramnya atau dari segi membawa kebaikan dan menolak keburukan. Yang tadi kan halal haram satu, lepas tu membawa kebaikan, darul mafasi, jalbul masalih, ataupun mencegah, menolak keburukan, darul mafasi. Semua ini perlu kebebasan supaya kebebasan itu tidak menjadi hanyut dan salah guna. Hari ni yang jadi masalah pada kita bila sebut kebebasan, hak asasi manusia, hak individual right, Suhakam ada, macam-macam Suruhjaya jaga ni kan. Maka orang pun berebut-rebut menggunakan kebebasan ni untuk menuruti hawa nafsu, terpesong daripada kebenaran. Orang tu hawa nafsu. Ada satu grup LGBT, cara LGBT. Hak cara jenis anti agama, hak jenis kutuk agama, cara kutuk agama. Hak kutuk raja. Yang kutuk orang Melayu, kutuk orang Melayu. Yang kutuk agama Islam, kutuk agama Islam. Pasal apa kita guna gitu? Itu bukan kebebasan. Kan? Itu bukan kebebasan. Kerana kebebasan tu ialah bila kita guna betul cara dia. Bila kita salah guna, itu tidak boleh kita katakan sebagai kebebasan. Bahkan itulah perbuatan yang menuruti hawa nafsu. Yang keempat, negara hendaklah memberikan galakan supaya peluang kebebasan itu direbut oleh semua pihak. Negara sendiri mesti berperanan untuk menggalakkan semua rakyat, pemimpin rakyat, gunakan peluang kebebasan ini sebaik-baiknya. Gunakan. Jatuhnya kebebasan menuntut ilmu, berebut cari ilmu. Kebebasan cari harta benda, berebut cari harta benda. Kebebasan untuk bersuara, sila bersuara. Kebebasan untuk berpersatuan, berpolitik, sila berpolitik, tak ada masalah. Rakyat, kerajaan kena galakkan rakyat. Pasal apa? Kerana apabila rakyat terlibat menggunakan kebebasan ni dan digunakan dengan cara yang betul, dia akan membina kemajuan-kemajuan. Ada setengah negara yang mengambil, contohnya negara komunis. Dia sekat kebebasan rakyat dia. Kebebasan apa? Kebebasan ekonomi misalnya. Semua harta benda milik negara. Jadi rakyat malah, tempat kerja buat apa? Kalau kita kerja rajin-rajin, harta banyak kerja ambil. Kan? Buat apa kerja? Duduk kat rumah. Kalau duduk kat rumah, lepas tu siapa tak duit, kerajaan bagi. Tu lagi sedap. Kan? Tu lagi sedap. Duduk kat rumah, welfare. Semua datang. Nak makan apa, semua kerajaan hantar. Siapa tak ada makanan, kerajaan bagi. Pasal semua harta hak milik negara. Pasal siapa yang nak berusaha? Matilah bila kebebasan mereka untuk berusaha disekat. Ada setengah orang sekat kebebasan bersuara, macam negeri China. Dia sekat kebebasan bersuara. Banyak benda-benda berlaku tak diketahui. Berlakulah kezaliman. Yang tak berlaku di China tu rasuah je. Sebab apa? Siapa rasuah dia tembok. Siapa rasuah dia tembok. Tapi kebebasan bersuara tak ada.
Rakyat tak boleh bersuara. Dulu di medan Tiananmen, orang berimpung bantah kerajaan. Pasal apa? Dia dah tertekan lama, dia sekat kebebasan tu. Ada negara seperti India. India duduk di negara India ni negara demokrasi. Dia bebas tulis apa saja, kan? Jadi banyak kes-kes terpencil yang duduk dalam semok kat mana orang miskin diketahui lalu mendapat bantuan kerana ada kebebasan untuk menyatakan. Maka peluang untuk bebas ni digalakkan. Sepatutnya kerajaan mesti menggalakkan, negara mesti menggalakkan rakyat berebut ambil kebebasan ni, gunakan sebaik-baiknya, bukannya guna kebebasan tu untuk benda-benda yang tidak baik. Bermakna bukan dirasai oleh pemimpin sahaja, tetapi juga oleh pihak rakyat. Hari ni kadang-kadang pemimpin dia bebas, kan? Dia nak lompat parti boleh, kan? Dia nak letak jawatan boleh, dia nak sokong belah sini, dia nak sokong belah sini, dia tarik sokongan, macam-macam dia boleh, kan? Kita tak boleh. Pasal apa? Bila kita cakap, siapa awak belah sana, kan? Ni bajet subsidi tarik balik. Pasal apa kita sekat pula, kan? Jadi bukan pemimpin je, rakyat juga berhak mendapat. Ketika pemimpin boleh cakap macam-macam dekat TV, dekat Sarabah, pasal apa rakyat dia sekat? Dia cuma rakyat ni penyakit dia pula. Bila diberikan sekarang macam sekarang ni, rakyat boleh cakap apa saja. Republik netizen, kan? Dia dapat Facebook, dapat Insta, dapat TikTok, macam-macam ni. Sekejap lagi dia cakap tak apa-apa, kan? Dia tak ada kerja, dia buat video kecil, dia maki sultan, kongkang dia maki sultan. Lepas tu dia post, habis orang tengok, ada benda baru pula. Ada setengah tu kutuk agama. Itu tak betul kalau macam tu, kan? Maka di sini yang kita katakan dirasai oleh pemimpin dan rakyat ni ialah supaya perkara-perkara yang membina dan membawa kebaikan dapat berkembang dan sentiasa tumbuh dengan baik dari masa ke masa. Macam sekarang ni kita gunakan kebebasan bersuara di live Facebook. Kita pun bercakap pasal agama, pasal prinsip-prinsip penting yang diajar oleh Islam. Kita beritahu sistem pemerintahan negara Islam macam mana. Tuan-tuan berdengar macam tu. Itu tak ada masalah. Pasal apa? Kita beritahu benda yang benar. Semua orang boleh cakap. Contohnya tuan bawa video pendek beritahu, tuan-tuan semua sila datang ke masjid solat. Kan kita beritahu nasihat baca satu hadis reka-reka. Kita pun beritahu reka 3 minit, 2 minit, kan, baca satu hadis. Kita post kat Facebook. Yang tu dapat pahala, kan? Pasal apa? Kita menggunakan sepenuhnya kebebasan untuk membolehkan kita berdakwah, menyampaikan Islam, menyatakan kebenaran, mencegah kemungkaran. Sila. Yang jadi masalah bila benda-benda yang sepatutnya bahasa itu digunakan untuk perkara yang membina, yang konstruktif, yang membawa kebaikan, itu dibunuh. Tetapi perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan kerosakan, mendatangkan perpecahan, mendatangkan huru-hara dalam masyarakat, yang tu pula dibiarkan. Maka sepatutnya bila kebebasan tu dibuka sepenuhnya kepada rakyat, dan menggalakkan rakyat guna, kita harap rakyat saling memberi pandangan, memberi nasihat, memberi teguran, memberi kritikan, semuanya yang membina. Dan kita berharap di situlah kebaikan akan berkembang. Kebaikan akan berkembang dari masa ke semasa. Dan yang kelima, kepemimpinan negara hendaklah bersifat sabar dalam menghadapi kerenah rakyat yang pelbagai. Ini yang saya sebut tadi ni. Dan masalah kita ni, rakyat ni dia ada banyak pesing. Kalau negeri 9, dia negeri 9. Jadi kepala dia pun 9 juga. Ni kata gini, ni kata gini. Gitulah manusia ni, kan. Kalau kita duduk satu rumah, anak kita 10 orang. 10 semua tak sama. Hak ni nak tidur atas katil, hak nak tidur atas tilam, hak nak tidur dengan mak dia, hak ni nak tidur kat bawah, hak ni tidur kat atas, hak ni tidur di depan TV. Macam-macam perangai. Maka bila kebebasan ni diberikan, kita pasti akan mendapati ada di kalangan rakyat ni menyalahgunakan. Kalau setakat dia beri pandangan, tiap-tiap hari dia sambang, kan, macam Mak Tere tu, kan, dia pun hari-hari cakap gini. Tapi kalau dia tak buat hal, tak apa. Dia nak bercakap hari-hari pun tak apa. Dia buat hari-hari, dia buat live. Tapi ada macam Pak Cik duduk atas lori, dia buat live kutuk raja. Itu tak kena lah macam tu. Jadi kerenah itu akan timbul macam-macam. Maka di sinilah kedudukan pemimpin negara yang mesti sangat sabar dalam menghadapi kerenah-kerenah
yang pelbagai ni. Sebab bila kita kata bebas bersuara tu, kita boleh expect bahawa ada orang akan menyalahgunakannya. Ada orang yang akan bertindak secara melampau terhadap kebebasan itu. Dia terlupa bahawa prinsip dalam Islam itulah bersederhana. Ummatan wasatan, ummatan adla. Umat yang sederhana itulah umat yang adil. Dan kita ni ummatan wasatan, umat yang sederhana. Umat Islam, umat Nabi Muhammad ni umat yang sederhana. Sederhana tu artinya tidak melampau. Ke sini pun tidak, ke sini pun tidak. Macam kita kan. Kalau kita kata duit ada RM10, ni macam mana ni ustaz? Orang yang melampau tu dua. Yang pertama, kalau dia terlampau boros, dia akan belanjakan semua sekali. Ada orang yang terlampau kedekut, dia tak belanja langsung. Ada pun yang sederhana itu, berbelanjalah secara berhemah. Itu sederhana. Dia nak belanja untuk anak bini dia, untuk dia sendiri, nak bagi kat mak dia, dia nak bagi sedekah, nak bagi zakat, belanjalah secara berhemah. Ada orang tu dia kedekut, dia pergi kedai apa dia tak bawa duit. Pasal apa? Dia takut, bukan takut dia kena belanja orang. Dia nak orang lain belanja dia juga. Orang belanja lah belanja dia. Dia kedekut. Duit pun tak bawa, duit RM10 sebulan tak habis. Kan? Pasal kedekut. Kedekut tu melampau. Ataupun dia ni jenis mudah sangat belanja, bayar. Semua nak bayar. Kan? Ambil beli, tak ada guna pun, tak perlu pun beli. Tu boros. Boros tu juga melampau. Maka kebebasan dalam ni, bila kita ada harta, bukan kita ni harta aku nak buat apa pun, tidak. Kebebasan harta mesti ada batasan-batasan dia. Maka dalam hal ni orang belanja pun sama, orang jenis bersembang pun sama, orang jenis apa-apa pun dalam bab kebebasan ni ada orang-orang yang melampau. Maka kerajaan kena bersabar. Kena bersabar kerana kemungkinan ada orang yang tidak beradab dan memberi pandangan secara yang tidak bersopan. Kadang-kadang beri pandangan yang tak betul. 3 kemungkinan. Yang pertama, tak beradab, kan? Tak beradab, tak bersopan. Yang kedua, beri pandangan yang tak betul. Dia cakap, saya nak beritahu ni. Apa dia? Dia cakap bla 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 bla. Dia ni karu kan. Karu. Dia maki kerajaan. Dia kata, apa benda ni? Surau di depan airport ni dirobohkan pasal apa? Kan? Dia marah pasal roboh surau tu. Surau tu bukan orang roboh. Airport tu nak dibesarkan. Maka terpaksalah dirobohkan surau tu, dialih tempat lain. Pasal nak besarkan airport. Pada ni kerajaan negeri tak guna punya, cakap Islam macam-macam, kan? Jangan cakap macam tu. Pasal apa? Pasal airport tu bukan kerajaan negeri punya, itu kerajaan pusat punya, kan? Maksudnya gitu, kan? Jadi ada orang tu jenis nak beri pandangan tu bagus dah, cuma pandangan dia tak betul. Pasal dia kira nak cakap je, fakta tak ke mana-mana dia tak tahu. Jadi cakap yang salah. Okey, yang keenam, kebebasan pula tidak boleh disalahgunakan sehingga menimbulkan perpecahan, tindas menindas, tipu menipu dalam masyarakat. Ni masalah penyalahgunaan kebebasan. Tak boleh salah gunakan. Sebagai sebut tadi lah, kita ulang dah sama je kan, kita dah sebut tadi. Jadi kalau dia nak guna kebebasan tu untuk menyebabkan pecah belah, dia hasut orang tu, hasut orang ni, dia kata tu kebebasan saya, kok saya nak hasut orang pun, mana boleh macam tu kan. Ataupun provokasi-provokasi yang melampau, ataupun kebebasan tu untuk menindas. Kebebasan dikatakan sekarang kan dunia ekonomi kan bebas, pasaran terbuka. Jadi dia pun guna, dia bukan guna telefon untuk berniaga, dia scammer, kan? Jadi scammer tu tak dibenarkan tu, kerana tu tipu daya, tu penindasan, tu penganiayaan pada orang lain. Maka itu tak dibenarkan. Kalau dia menulis kat Facebook, dia tulis, tak boleh ke menulis? Boleh menulis, tak ada masalah, tu kebebasan. Tapi hak dia tulis tu fitnah, itu tak boleh lah, kan? Islam mewajibkan ketaatan kepada pemerintah dan bersabar di atas kezalimannya selagi tidak berlaku kufur yang nyata dan mudarat yang lebih besar. Kita sebagai rakyat ni pun gitu je, duduk kalau dasar kadang-kadang tak kena ngangin kita, kan? Kita boleh tegur, tetapi kita kena sabar kepada tindakan pemerintah kalau kezaliman dia tu tak sampai tak kufur, dan tidak memberikan mudarat yang besar. Maknanya sabar tu maksudnya gini, kalau kita di Malaysia ni kan, kerajaan buat kita tak setuju macam gini-gini, lepas tu kita nak tembak dalam negeri, tak boleh, kan? Habis tu nak memberontak, tak boleh. Habis apa dia? Kita sabar dengan maksud kerajaan tu kan 5 tahun sekali kan kita boleh mengundi.
Nanti 5 tahun kita undi orang lain pula. Sabarlah. Jangan pula kita pun fikir tindakan-tindakan di luar batas undang-undang. Kita tentukan kebebasan. Kok saya nak ke tembok pun, nak buat pemberontakan. Tak boleh macam tu. Kan? Jadi kalau kita tak puas hati, kita katakan jangan zalim. Tengok level zalim dia taruh mana. Kalau level zalim dia tu tidak sampai tahap melakukan perkara kufur. Contohnya zalim dia kan, dia pun perintah rakyat, semua rakyat tidak dibenarkan berpuasa. Pasal apa? Akan merencatkan pertumbuhan ekonomi. Dia pun minum air gerak-gerak macam kat Algeria dulu kan. Dia minum air Algeria ke Tunisia dulu kan. Bergibar. Minum air. Live kat TV menunjukkan kita tak payah puasa. Itu dah over kan, tu dah over. Kalau kata kerajaan kata tuan-tuan tak dibenarkan pergi masjid, kecuali AJK masjid saja 6 orang. Sebab apa? Sebab kita mempertimbangkan mudarat yang besar kalau manusia ni bergaul dalam keadaan COVID ataupun dalam pandemik sekarang ni. Itu bukan kerajaan tak bagi solat. Kerajaan tak bagi pergi surau sebab menyekat pergaulan secara meluas. Adapun solat, boleh solat kat rumah. Nak solat Jumaat dengan anak bini, boleh. Yang tak boleh tu pergi masjid, supaya kita boleh kawal gerakan tu. Kerana ni urusan agama, urusan Allah Ta'ala yang kita boleh bertolak ansur di atas apa yang kita keadaan yang kita lalui. Kalau kerajaan kata tak dibenarkan solat, tu lain cerita dia kan. Jadi kalau kita nak gaduh sebab tak bagi solat, it's okay. Tapi kalau nak gaduh sebab tak bagi pergi masjid dulu, masa masjid buka pintu kiri kanan belakang depan semua, depan tu imam je tak buka pintu, tak mari pun kan. Bila orang tak bagi, kita pun berebut nak mari. Itulah nikmat nak tarik balik. Jadi kebebasan di sini ialah tidak boleh disalahgunakan untuk perkara-perkara yang tak baik. Lalu kalau ada pemimpin yang buat kezaliman, maka kezaliman tu kita kena sabar kalau dia tidak melibatkan perkara-perkara kerosakan yang besar atau perkara kufur. Kita kena sabar. Jadi sabar tu bukan tunggu. Kalau tunggu gitu je tak ada. Kan sabar kan ada cara dia. Maknanya sabar tu kita boleh bergerak secara politik yang halal. Boleh. Kalau kita tak puas hati dengan pemimpin, tak ada masalah. Kan kita nak pergi ceramah politik, masuk parti politik, kita ceramah beritahu ni saya tak setuju gini. Tak apa. Yang kata tak sabar ni bila dia pun mengambil tindakan macam kita melakukan keganasan, pergi bom. Kan dekat negeri kita alhamdulillah tak pernah berlaku, tapi negeri-negeri lain, contoh di India, di Pakistan, di Mesir, di Israel sendiri, Perdana Menteri kena bunuh, kena bom, kena tembok berlaku. Itu tak boleh lah. Gitu kan. Itu sudah hilang sabar nama dia. Jadi yang sabar tu nak tahan sabar pula. Masa pilihan raya kan dia orang lain pula. Susah apa? Kan? Cuma syarat dia kena ramai-ramai lah undi. Kalau kita seorang undi, orang lain tak undi, maknanya tak boleh buat apa lah. Ada banyak contoh-contoh amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin dan khalifah-khalifah selepasnya yang adil, yang membuktikan kerja Islam dalam memimpin umat. Umat yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa, bahasa, kabilah, adat resam dalam hidup dan maju di bawah pemerintah Islam. Yang tuan kita sebut ni sebenarnya gini. Bila kita mempraktiskan konsep kebebasan ini dalam pengalaman sejarah tamadun Islam, sama ada sejak daripada Nabi SAW sampai kepada khulafa ar-rasyidin, pada khalifah-khalifah selepas daripadanya yang adil itu, kita telah memperlihatkan bagaimana secara praktikal Islam telah membawa kepada kemajuan manusia disebabkan oleh kebebasan itu. Ini adalah perkara yang kita sebut ni ialah bukannya teori, tetapi amali atau praktikal yang telah berlaku dalam sejarah manusia. Ada setengah-setengah ni teori je. Kita baca buku Das Kapital kan, teorinya hebat. Das Kapital, teori dia hebat. Akhirnya bila Allah Ta'ala beri peluang kepada komunis untuk memerintah negara Soviet pada 1917 dulu, dia merintah 70 tahun. Last kali Soviet tu runtuh pasal apa? Tak ada dah Soviet sekarang. Dah pecah habis negara. Daripada Ukraine sampai ke Azerbaijan, sampai ke Tajikistan, pecah habis. Pasal apa? Kerana rakyat dia sendiri menolak. Disebabkan teori-teori yang indah di dalam karya Karl Marx itu bila dipraktikkan mengkelang-kabutkan hidup manusia. Terbukti dia gagal.
Bahkan teori-teori sekular tentang negara. Bila orang Islam terima sekular, laksanakan sekular di Turki. 1924 kan, naik kerajaan sekular, ganti khalifah, memerintah. Memerintahlah cara sekular. Sekular yang sangat hardcore sekular. Akhir sekali, rakyat Turki sendiri tolak orang sekular tu pilih kelompok Islam pula jadi pemerintah. Pasal apa? Kerana teori-teori sekular tu sebenarnya bila praktik tak boleh. Hari ni orang duk bercakap pasal teori-teori kapitalis liberal. Dari segi politik, dia sebut demokrasi. Dari segi ekonomi, dia sebut ekonomi liberal, globalisasi yang dipraktik oleh dunia barat. Dulu teori asal tu daripada Adam Smith, Wealth of Nation. Dibinakan teori-teori yang hebat. Bila dipraktis, hari ni orang bercakap kezaliman, penindasan, sistem riba, orang merempak, geladangan banyak. Kan? Kenapa? Laissez-faire itu memberi ruang kepada penindasan yang sangat meluas. Dulu pun komunis timbul tu reaksi awal terhadap sistem liberal kapitalis. Dan selepas 100 tahun dunia ni duduk tengok, baik di Amerika, baik di Eropah, baik di mana-mana, rupanya teori-teori yang indah dalam teori ekonomi mereka tu bila praktis, dia menimbulkan banyak masalah kepada kehidupan manusia. Adapun apa yang kita sebut tentang teori-teori Islam ini, dia bukan semata-mata teori. Dia bukan semata-mata gambaran-gambaran yang dibuat, tetapi telah dipraktiskan selama 1000 tahun dalam sejarah tamadun manusia. Dan manusia telah memperakui sarjana-sarjana bijak pandai dunia yang bukan orang Islam, yang mengkaji secara objektif, telah mengakui bahawa bila kebebasan, persamaan, prinsip-prinsip asas dalam sistem moneter Islam ini dipraktiskan, mereka mengatakan tidak ada zaman yang lebih indah dalam kemanusiaan melainkan zaman manusia diperintah oleh Islam. Disebut zaman Islam itulah sebagai zaman keemasan dalam kemanusiaan. Ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan semua, kita hari ni masalah kita bercakap, ustaz bercakap, kita tulis buku macam-macam kan. Kita kata ustaz tu teori je, buat tak boleh. Yang jadi masalah ni kerana kita belum berpeluang memerintah negara yang mempraktiskan Islam secara keseluruhan. Dan kita tengok macam hari ni kan, ada parti Islam masuk kerajaan, 3 orang menteri. Yang jadi menteri bukan dia tu ada 28 orang kan. Lepas tu dia jaga satu kementerian lain, kementerian bahagian penyiaran, bahagian video TV, radio TV, orang lain jaga. Kementerian bahagian media, orang lain jaga. Jadi kita jadi masalah ni serupa gini. Menteri pengangkutan buat peraturan, buat lebuh raya cantik-cantik macam-macam kan. Lepas tu tulis itu 80, 100, tak apalah. Menteri Kesihatan, selain sibuk COVID ni, dia pun serabut juga. Pasal apa? Hari-hari orang masuk hospital sebab aksiden. Tiba-tiba ada menteri lain, dia sign, luluhkan kilang-kilang arak, penjualan arak cara terbuka, bebas minum, 7E pun jual arak. Dia menyebabkan tidak selaras di antara kementerian Sebab siapa? Ada menteri itu dia cuba praktik Islam. Dia buat peraturan jalan raya ni cantik supaya kita naik sedap. Tapi peraturan 80 je boleh, jangan lari laju, nanti aksiden. Bagus lah. Lampu hijau kena jalan, lampu merah kena berhenti, itu bagus lah. Lepas tu Pak Cik ni pula, menteri ni pergi sign, benar ke minum arak. Lepas tanpa stiker di kereta, don't drink and drive. Tapi drink boleh. Dan dia drink, dia tak ingat dah dia lesen ada ke tak ada. Naik jalan raya, tepi tengah, langgar orang. Kawan tu beringat dah, kawan ni mabuk ni langgar pula. Yang menyebabkan hospital, klinik yang kita buat belanja besar tu, sepatutnya orang kena COVID di hospital, orang kecil manis, darah tinggi dah, orang accident tu lagi ramai kan. Sebab apa? Menteri-menteri kementerian-kementerian ni tidak selaras sama lain. Puncanya kenapa? Dasar asas tak sama. Yang kita bercakap ni, kalau sebuah negara yang melaksanakan Islam, semua kementerian, semua menteri mematuhi dasar yang sama, iaitu dasar yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Barulah kita boleh melihat bagaimana pemerintahan
yang boleh memberikan kebaikan sepenuhnya kepada rakyat. Itu gitu. Kan? Jadi kita pun tengok kata Kelantan tu ada juga orang isap dadah. Kelantan tu ada juga gini. Pasal apa? Pasal Kelantan jaga rakyat dia. Tapi menteri yang jaga sempadan tu pesen lain. Menteri yang jaga radio TV pesen lain. Dia jadi gitu kan. Jadi tak selaras, itulah yang jadi masalah. Kenapa? Kerana Islam tidak dipraktiskan sepenuhnya. Kalau Islam tu diamalkan sepenuhnya dalam sistem pemerintah negara, daripada dasarnya, daripada menteri-menterinya, daripada pelaksanaan-pelaksanaannya, semua ikut Quran dan Sunnah, insya-Allah baru kita dapat melihat apa yang kita sebutkan kat sini. Islam itu secara praktikal dia telah berjaya memberikan keadilan yang sebaik-baiknya, kebebasan yang sebaik-baiknya kepada rakyat. Bukannya Islam itu teori-teori yang tertulis di buku-buku, di kitab-kitab, sebagaimana Das Kapital, sebagaimana Wealth of Nation dan sebagainya. Tetapi dia telah terbukti selama lebih 1000 tahun secara praktikal memberikan kebebasan dan keadilan pada rakyat, sehingga rakyat dapat menterjemahkan daripada kebebasan itu kemajuan-kemajuan yang begitu hebat di seluruh dunia. Itulah sahabat-sahabat semua dapat kita kongsi pada malam ini sebagai perbincangan kita berkenaan dengan kaedah-kaedah kebebasan dalam konteks amali dalam sebuah negara Islam. InsyaAllah kuliah akan datang nanti kita akan sambung tajuk seterusnya tentang persamaan sebagai satu prinsip amali dalam negara Islam. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan perbincangan malam ni memberikan manfaat dan boleh menjadi pencerahan kepada kita dalam kita memahami bagaimanakah sebenarnya sistem pemerintahan negara Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.